أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك آمين الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة. آمين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة آمين ويجعلنا من أهل البركة آمين ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. آمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق آمين واحفظ ألسنتنا من الكذب آمين واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين. آمين اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات ومن آمين. شر فتنة المسيح الدجال. آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan kita juga pada hari tahun baru iaitu 1 Muharram, bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, sehingga akhirnya sadaqallahul azim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahawa ada 4 bulan yang diharamkan Allah di dalamnya. Para ulama menyebutkan kalau ketika mana turun ayat itu, iaitu diharamkan peperangan, pembunuhan, diharamkan peperangan. Cuma bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berada di dalam bulan-bulan hurum, iaitu bulan-bulan yang diharamkan Allah peperangan, maka bagi kita yang tidak ada peperangan, iaitu fala tazalamu, jangan kita saling menzalimi. Dan itu pada bulan-bulan haram ini, khususnya bulan Muharram, para ulama menyebutkan bahawa yang Buya ringkaskan di sini iaitu di antara 4 yang bulan haram itu, yang mana 3 berturut-turut dan 1 bersendirian, yang mana salah satunya iaitu Al-Muharram. Kalau kita tengok yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, kemudian satu lagi yang bersendirian iaitu Rajab. Maka di antara 4 bulan ini, yang manakah yang terlebih afdal? Para ulama membahaskan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bulan Muharram yang dinamakan Al-Muharram itu yang terafdal di antara 4 bulan, dan digunakannya untuk permulaan tahun. Kerana itu kita nak kena faham bahawa ambil peluang, khususnya di dalam bulan Muharram ini, kita jangan menzalimi di antara satu sama lain. Cuba berusaha dalam bulan ini untuk kita mentarbiah diri kita, supaya kita itu tidak bersangka buruk, tidak berdendam, tidak hasad, tidak hiqid, dan tidak menyakiti sesama kita. Kerana itu di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Di antaranya antum perbanyakkan ziarah menziarahi. Tapi kita, ialah zaman pandemik ni, kita nak ziarah menziarahi, kita tak berpeluang. Dan menziarahi orang sakit pun kita sudah susah. Pada zaman pandemik ini kita nak berziarah.
Kemudiannya iaitu mengeratkan silaturahim. Yang ini insya-Allah boleh melalui telefon kita, boleh melalui Google Meet ini, boleh melalui macam-macam sekarang. Dan seterusnya, banyakkan pakai celak. Yang lelaki pun boleh pakai celak. Buya nak pakai tak ada celak. Celak tak ada. Ada dekat Selangor. Dekat sini tak ada. Jadi ala kulli hal, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disuruh kita berpuasa. Kalau kita tengok hadis itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iaitu berpuasa pada bulan Muharram. Di situ ada khilaf ulama. Karena itu yang paling kuat mengatakan yang dimaksudkan Nabi berpuasa dalam bulan Muharram itu iaitu Tasu'a wa Ashura. Itu 9 dan 10 Muharram. Dan ada yang mengambilnya secara umum, maka mereka berpuasa sebanyak yang boleh dalam bulan Muharram. Start daripada 1 Muharram, 2 Muharram, 3 Muharram, 4 Muharram, dia puasa. Walaupun Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa kalaulah bulan Muharram itu disuruh Nabi SAW untuk memperbanyakkan puasa, kenapakah Nabi SAW? Sebab hadis itu menyebutkan puasa yang terbaik selepas bulan Ramadan itu iaitu puasa Al-Muharram. Maka Imam Nawawi kata berdasarkan sirah Nabi SAW dan hadis-hadis Rasulullah, maka puasa yang banyak dibuat oleh Nabi selepas Ramadan itu adalah Sya'ban. Jadi kenapa Nabi tidak buat begitu? Maka ada sebahagian ulama menjawab kemungkinan datang fadilat tentang bulan Muharram itu lewat, iaitu ketika umur Nabi SAW tentang puasa itu sudah tua. Ala kulli hal khair insya-Allah. Walau bagaimanapun, kita dah semalam kita membaca doa awal tahun, doa akhir tahun. Maka satu perkara yang cukup bagus dan diberi taufik oleh Allah, dan hati-hati orang yang banyak kadang tengok kuliah-kuliah agama kadang melalui YouTube tanpa bertalaqi, maka dia akan merasa keliru. Ada pula yang menuduh bahawa ianya adalah daripada Syiah. Di sini Buya boleh mendatangkan dalil, cuma Buya nak bacakan iaitu fatwa. Ketika Buya mengambil pengkhususan fatwa di Al-Azhar Mesir, selepas Buya mendapat ijazah dalam syariah, Buya menyambung takhasus kepada takhrijul ahkam, kaedah mengeluar hukum. Antum kena faham bila kita mengaji majlis ilmu, ini cara dia begini. Mungkin ada sebahagian antum nak dengar mungkin lebih kepada kelebihan, nak yang sedap. Kita ni mengaji. Kalau kita berdakwah lain cerita. Kita tarik orang dengan menceritakan kelebihan ini, kelebihan itu, kita banyakkan yang itu supaya orang rasa nak ikut kita. Tapi bila kita duduk majlis ilmu, cara Buya, kita nak kena faham. Kita nak kena belajar. Jadi cuba fokus. Letak tu. Jangan terlintas langsung dalam kepala kata saya dah tua, tak berapa nak ni, saya letak sebab yang fahamkan Allah. Yang memudahkan adalah Allah. Pesan kebaik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat fatwa, panjang fatwa. Sebab kalau ada hadis pun yang sahabat melakukan, ada yang kata lemah, ada yang kata tak kuat. Dulu Buya pernah datangkan athar, iaitu kalam sahabat. Cuma sekarang ni timbul persoalan, boleh tidak? Yang pertama, boleh tidak di dalam syariat Islam mengkhususkan sesuatu amalan soleh pada hari-hari tertentu. Itu persoalan. Maknanya kalau doa ini dia khususkan pada hari terakhir tahun dan hari
awal tahun. Betul? Jadi hukumnya di situ, adakah boleh atau tidak? Situ dulu. Kita nak jelas benda. Maka disebutkan wa takhsisu yaumu muayyan. Buya bacakan wa takhsisu yaumi muayyan fi sanah lid-du'a awil ibadah jaizun syar'an. Syekh Asy-Syauqi Alam, sebelumnya Syekh Dr. Ali Jumaah, kemudiannya sekarang ini Syekh Syauqi Alam, dan persetujuan ulama-ulama Azhar, begitu juga ulama yang di luarnya, majoriti ulama menyebutkan jaizun syar'an, iaitu boleh, harus hukumnya secara syarak. Dalam syarak harus hukum. Boleh faham tidak? Harus menentukan. Ini diambil daripada dalil yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diambil, yang didatangkan oleh Imam Al-Hafiz Qadhi Iyad Al-Maliki, yang didatangkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sahihain. Didatangkan hadis Abdullah bin Umar di dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti Masjid Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Masjid Quba, Nabi mendatangi Masjid Quba kulla sabtin. Ya'ti Masjid Quba kulli sabtin masyian wa rakiban. Nabi ni, Masjid Quba, Nabi khususkan setiap Sabtu untuk Nabi pergi ke sana dan beribadat di Masjid Quba. Wafi, maka para ulama membahaskan, muhaddis membahaskan, wafi itiyanihi sallallahu alaihi wasallam Quba kulla sabtin, dan mendatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjid Quba yang dikhususkan Nabi setiap Sabtu, dalilun, menjadi dalil ala jawazi takhsis ba'dil ayyam, iaitu dalil kepada boleh mengkhususkan sebahagian hari atau hari-hari tertentu bi ba'dil a'mal as-salihah, dengan sebahagian amalan yang soleh yang ditentukan pada hari. Maka hukum dia boleh tidak? Wal mudawamah ala dhalik, bahkan berterusan melakukannya. Setiap Sabtu gini, setiap Ahad aku amal ni, setiap Isnin aku amal ni, setiap tahun, awal tahun aku baca doa ni, akhir tahun aku baca doa. Dari segi syarak, jumhur ulama mengatakan apa dia? Jaizun syar'an, berdasarkan dalil yang Nabi lakukan. Nah, ini fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi letak tepi ni, yang duk bebel dalam YouTube, duk kata itu, duk kata ini, letak tepi. Ni Buya datangkan kata-kata Syekh Syauqi Alam, sebab Buya bila ambil pengkhususan fatwa, Buya ada orang panggil laman web khas yang mana kena diberikan kepada pelajar-pelajar yang keluaran takhasus pada ikhrajil ahkam di Al-Azhar. Alhamdulillah, wala fakhar, tapi cukup memberi manfaat. Baik, sebenarnya panjang dia memperbahaskan dengan adillah dan sebagainya. Bahkan Imam Nawawi dan Syafi'i dalam syarah Muslim maka menyebutkan kulli sabtin, dalil daripada hadis itu menunjukkan setiap Sabtu Nabi khususkan fihi jawazu takhsis ba'dil ayyam biziyarah wa bil a'mal salihah wa hadha huwa as-shawab wa qaulul jumhur. Ini kalau kita bermazhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Bila sebut Syafi'iyah, ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Maka selesai situ. Dah ambil yang itu, kita ni antum orang awam, cukup ambil yang itu. Maka boleh atau tidak boleh? Tidak ada masalah. Bahkan didatangkan doa-doa ini, doa yang masyhur kita baca tu,
Kalau kita lihat, Buya datangkan siapa yang mulakan doa itu. Disebutkan wa du'a awwalil 'am wa akhir wa du'a awwalil 'am wa du'a akhirih huma min ud'iyatis salihin min ad'iyatis salihin wa mujarrabatihim. Doa yang kita baca tu adalah doa daripada doa-doa para salihin, ulama kita yang saleh, dan mujarrabatihim. Apa maksud mujarrabatihim? Maksudnya tajribah, iaitu mereka sudah menguji membaca doa tu dan mereka mendapat hasil dia, kelazatan dia, kenikmatannya. Baik. Huma min al-ad'iyatil al-mustahsanah al-ma'thurah. Daripada mana datang doa-doa yang kita baca tu? Datang dia daripada an masyayikhi as-sadatil hanabilah. Datang doa ni sebenarnya datang daripada mazhab yang mu'tabar, iaitu para ulama daripada mazhab Hambali. Ni kita boleh tegur pokok-pokok ni. Mundu nahwi alf sana, sejak 1000 tahun dia orang ni doa amal benar. Waqad kana yusi bihima wa yu'allimuhuma wa yanquluhuma an masyayikhihi Imam Al-Hanabilah. Mereka doa tu daripada 1000 tahun lebih telah dinakalkan daripada ulama-ulama Hanabilah, sehingga mazhab yang lain, Maliki, Al-Hanafi, Syafi'i juga mengambil faedah daripada doa-doa tersebut. Nampak tak? Siapa yang mula tu dalam mazhab Hanbali? Iaitu Syekh Al-Imam Al-Wali As-Salih Abu Umar Al-Muqaddisi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibn Qudamah Al-Hanbali. Wulida sana, dia lahir tahun 528 Hijrah, wa huwa akhul Imam Al-Allamah, sehingga akhir. Nak memberitahu bahawa sandaran dia kepada ulama mazhab yang mu'tabar, iaitu mazhab Hanbali, dan kemudiannya diakui oleh seluruh ulama-ulama mazhab yang lain bahawa doa itu doa yang sangat baik, yang dipandang elok dan baik. Maka kita pun berterusanlah sampai kepada kita sehingga saat ini kita membaca. Kalau ada yang mengkiaskan bahawa Syiah juga ada buat pada awal tahun akhir tahun dengan memaki hamun Aisyah, dengan memaki hamun Omar, yang itu kesilapan mereka. Doa mereka doa yang rosak, yang menghina para sahabat. Yang itu tolak tepi, bukan kita ikut dia. Dia yang merosakkan. Nampak tak? Merosakkan amalan yang saleh yang telah dilakukan para ulama kita, hasil fahaman mereka kepada kebolehannya daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terus, tak ada masalah. Boleh? Boleh faham? Baik. Maka itulah. Ya. Dan kemudiannya perbanyakkan amalan kita. Telefonlah keluarga, sahabat handai, bertanyakan khabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan, insya-Allah, kita melakukan amal yang soleh dalam bulan Muharram. Khair, insya-Allah. Kita sambung pengajian kita, insya-Allah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bid darain, amin. Berkata muallif kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, mudah-mudahan jadi manfaat dengan ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Qala, beliau berkata, sambungan kita kitab Jawi muka surat 111. Qala, dan jikalau engkau berniat bangun berbuat ibadah pada akhir malam, maka hendaklah engkau takhirkan sembahyang witir itu pada waktu itu, dan dinamai sembahyang witir itu pada waktu itu sembahyang tahajud. Sudah.
Baca-baca, confuse pula dah. Witir kat situ jadi tahajud pula. Baca dulu. Kerana sembahyang pada akhir malam itu amat besar pahala. Sama ada sembahyang witir atau sunnah mutlak. Baik. Pertama, bila kita sebut witir, Buya dah terangkan hukum hakam. Kita kena tahu, kena ada ilmu tentang semayang solat witir. Buya dah sebutkan tentang hukum hakam sebelum ini, betul? Bahawa ada hadis Nabi SAW menyebutkan tidak ada dua witir dalam satu malam. La witrana fil lailah. Iaitu tidak ada dua witir satu malam. Dan itu para ulama membahaskan, iaitu sama ada dua pandangan ulama kita, iaitu sama ada bila kita semayang Isya, kalau semayang witir selepas itu, adakah kita boleh melakukan amalan-amalan sunat yang lain? Maka boleh. Sebahagiannya mengatakan boleh melakukan amalan-amalan sunat yang lain dan tidak perlu mengulang selepas itu. Maknanya siapa yang semayang witir malam tu lepas Isyak, dia tidur. Bila dia bangun, semayanglah tahajud, semayanglah apa-apa, dan tak perlu dah semayang witir. Sebab ada hadis mengatakan tidak ada witir dalam satu malam. Dah, titik. Yang kedua, Buya beritahu sebelum ini, iaitu apa dia? Iaitu kalau yang dah semayang witir selepas semayang Isyak, kemudian dia tidur dan dia bangun untuk semayang sunat, maka tidak boleh kecuali menggenapkan witir yang dia semayang selepas Isyak dahulu. Boleh? Maka gabung, semayang satu lagi rakaat witir menjadi 4 rakaat dan semayanglah sunat apa nak buat, kemudian tutuplah dengan witir. Kerana Nabi SAW pesan pada kita, jadikanlah akhir malam kamu itu witra, iaitu dengan solat witir. Baik. Di sini Buya nak bagi faedah sikit. Sebab baru-baru ni bila Buya bahas pasal witir ni, ada yang ialah bila kita terjemah kadang-kadang Allah itu witir dan Allah suka witir. Bila kita mengaji ni, kita nak kena faham dalam sikit. Buya pun dulu tak sempat nak terangkan. Baik. Pertamanya nak kena faham bahawa hadis Nabi SAW, Buya nak bawa 2 hadis. Kita nak bagi faham balik. Hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, Inna Allah, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Sayyidina Ali, autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang witir, kemudiannya Nabi berkata selepas itu, pusing belakang, dia pandang sahabat-sahabat dia, Nabi kata apa? Ya ahlal Quran, ya ahlal Qurani, wahai ahli Quran. Ni nak kena faham balik. Bila sebut ahli Quran, bukan yang hafal Quran aja. Maksud ahli Quran itu iaitu al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Al-Quran. Maka semua gitu, semua umat Islam. Ya ahlal Quran, autiru. Baik, kalau tengok pada hadis ni, autiru, berwitirlah kamu semua. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Baik. Kalau hadis ini antum kena faham, sebab Nabi ketika tu sedang semayang sunat witir, lepas tu dia cakap. Jadi dekat sini yang membawa maksud Allah itu witrun. Maksud bagi Allah, kalau kita letak pada Allah, maksud witrun di situ apa dia? Fardun wahidun la syarika lahu, la syabih wala nadhir. Maknanya Allah itu satu tunggal, tidak ada sekutu bagi dia, tidak ada serupa dengan dia, tidak ada hampir serupa dengan dia, ataupun yang seumpama dengan dia, tidak ada. Itu kalau kita kata innallaha witrun. Kemudian dalam hadis tu Allah kata wa yuhibbul witra.
Dan Allah suka witir. Dekat situ tak boleh terjemah Allah suka ganjil. Tapi dekat situ maksud dia Allah suka solat witir. Itu satu. Tapi macam mana? Saya pernah dengar ada ustaz-ustaz cakap, Buya pun pernah cakap. Itu berdasarkan satu hadis lagi. Apa dia? Qala Rasulullah, ni dari riwayat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'an wa tis'ina asma'an. Bagi Allah itu ada 99 nama. Mi'atun illa wahidan. 100 kecuali satu. 99. Man ahsaha. Setengah riwayat, dalam riwayat Ahmad tak silap, man yahfazha. Man ahsaha di sini membawa makna kita hafal dia, atau kita jadikan amalan membacanya selalu. Man ahsaha dakhala al-jannah, maka masuk syurga dia. Tu yang Asmaul Husna tu, alhamdulillah. Nah, wa huwa witran, dalam hadis tu Nabi ulang lagi. Dan Allah itu witran, kalau dari segi bahasa maksudnya ganjil. Betul? Faham tak ni? Annallahu witrun. Tapi kalau kat situ kita terjemah tetap macam yang tadi. Kalau bagi hak Allah, bila kata Allah itu witir, bukan Allah tu boleh 3, boleh 7, boleh 9. Bukan. Tapi kalau witir bagi Allah itu wahidun la syarikalah, tunggal. Witir yang membawa maksud tunggal. Boleh faham? Dalam hadis ni Nabi kata lagi yuhibbul witra. Dekat sini nak terjemah apa? Adakah Allah suka witir tu? Solat witir? Tak, dekat sini bukan maksud dia solat witir. Allah suka, di sini boleh terjemah Allah suka ganjil. Sesuatu yang ganjil. Okey. Tapi timbul masalah. Bila kata Allah suka yang ganjil, apa maksud Allah suka ganjil? Sebelum Buya terangkan tu, bila orang nak tanya apa kelebihan sembahyang sunat witir, Allahu Akbar, luar biasa. Sebab Allah itu witir. Witir itu, berdasarkan hadis yang baru Buya baca ni, sepakat ulama, witir itu adalah nama Allah Al-Husna. Walaupun bila kita baca Asmaul Husna, ada tak witir dalam tu? Tak ada kan? Sebab yang ada dalam tu yang sama makna dengan dia, iaitu wahidun. Betul? Maknanya ada. Boleh kita kata wahidun, boleh kita kata witrun, yang membawa maksud fardun, tunggal, satu. Berbalik pada apa yang Buya sebutkan tadi, dan Allah suka yang ganjil. Baik, perkara ni ditanya kepada Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar. Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar, dia mengatakan maksud Allah suka yang ganjil di situ, sebagaimana yang kamu lihat, iaitu sembahyang kamu 5 waktu, ganjil bilangan. Dia cakap begitulah. Kalau kamu ambil wuduk, Allah suruh kita 3. Nabi suruh kita 3. Betul tak? Kecuali basuh kepala. Kita tawaf 7 kali, ganjil. Betul? Sa'i 7 kali, ganjil. Banyak benda yang ganjil-ganjil Allah letak, menunjukkan Allah suka bilangan ganjil atau sesuatu yang ganjil. Maknanya bilangan ganjil. Kalau setakat tu saja, terima kasih pada Imam Ibn Hajar dan Imam Nawawi, sebab dia itu menjawab kepada yang bertanya. Maka cara jawapan Imam Ibn Hajar ketika itu dan Imam Nawawi, kaedah dia jawab itu orang panggil ta'rif bil isyarah. Dia memberikan ta'rif kepada Allah suka ganjil tu, benda ganjil ataupun bilangan ganjil itu, dengan ta'rif yang dikaitkan dengan petunjuk. Jadi dikaitkan dengan contoh. Maka sebahagian ulama yang lain
Contoh Imam Al-Khattabi, Imam Al-Qurtubi, banyak lagi ulama bukan menolak tetapi mengatakan perlu di-guide lagi. Sebab apa? Sebab kalau zaman sekarang ni antum tengok, dia orang dah guna dah jadi silap faham. Jadi ada buat, kadang-kadang ada orang buat air minuman, dia namakan syarikat dia air minuman kaki 3. Bila orang tanya, kenapa bubur 3? Allah ganjil, suka yang ganjil. Sudah. Sudah. Sebab panjang ni kalau Buya nak detailkan ni. Sebab dalam kaedah memberi makna kepada ayat Quran atau kalimah-kalimah Arab, kalau nak sempurna dia kena ada 3 syarat. Satu ni, takrif ni, kalau nak letak dia kena ada jami' wal mani', tu satu. Yang keduanya, ayyakuna wadihan, mesti jelas. Tak boleh mentakrifkan sesuatu kalimah dengan sesuatu yang tak jelas juga. Kemudian yang ketiga, tidak boleh orang panggil alla yashtamilu ala salbin. Tak boleh mentakrifkan sesuatu dengan yang berlawanan dengan dia. Baik-baik. Buya bagi contoh lah ya. Buya bagi contoh mudah lah. Okey. Buya bagi contoh yang mudah. Kalau contohnya takrif yang ada jami' dan mani', sempurna. Jami' ni maksudnya apa? Sempurna, merangkumi maksud, dan di situ ada batasan, ada mani'. Contohnya, bila kita sebut, Abu ambil yang pendek je lah, al-insanu, manusia. Apa takrif manusia? Maka manusia, ulama bagi takrif, manusia itu apa? Haiwanun natiqun. Haiwan yang bercakap. Baik. Pertama, kalau jami' wal mani' kat situ maksudnya apa? Kalau yang sempurnanya, maknanya dia syamil tu, haiwanun natiqun, sempurna. Kemudian ada tak batasan? Ada, iaitu natiqun. Natiqun ni bercakap. Jadi terbatas kepada manusia. Binatang tak masuk. Jadi sempurna tak takrif manusia tu? Sempurna. Iaitu haiwanun natiq, iaitu haiwan, kehidupan ataupun binatang ataupun haiwan lah. Haiwan ni yang hidup, makhluk yang hidup yang boleh bercakap. Itu manusia. Boleh faham tak? Itu mudah lah. Kalau nak ni sikit macam contoh syukur. Sarful abdi bima'an mah. Panjang pula boleh nak syarah, ambil masa. Itu contoh jami' dan mani'. Tapi kalau takrif yang diberikan Imam Nawawi ni bukan condemn, tetapi para ulama yang lain, bukan Buya condemn. Masya Allah, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, itulah sandaran kita. Cuma perbahasan ulama. Maka ada sebagian ulama mengatakan kalau macam tu jadi masalah. Sebab apa? Akan orang gunakan untuk benda-benda yang tidak dimaksudkan oleh Allah. Sebab apa? Dalam takrif yang diberikan tu tidak ada mani', tidak ada batas. Kerana itu para ulama kata, betul kata Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar, tetapi kena sentiasa bertanya para ulama. Bila dia nak buat sesuatu berdasarkan hadis itu, saya nak buka syarikat lah. Apa ni ustaz? Saya nak buka syarikat, saya nak namakan saya punya syarikat ni roda 3. Kenapa? Biasa roda 4. Sebab saya nak ambil faedah daripada hadis tu. Hadis tu mengatakan Allah tu witir, suka yang ganjil. Jadi saya nak bubur tu, nak ambil berkat. Boleh ke tidak? Kena ke dengan penggunaan hadis tu? Jadi kena rujuk ulama. Tak boleh main guna akal aja. Dia jangan pandai-pandai pula. Buat nasi lemak 3 janda. Ataupun nasi lemak apa benda ke, pelik-pelik lah. Nak ganjil sebab nak berkat, sebab berdasarkan hadis. Dah. Hadis tu tidak membawa maksud ke situ. Kena lihat apa yang telah Allah letak, dan dianya kena ada batasan. Kena tanya para ulama. Sebab takrif yang diberikan tu terlalu umum, dia tidak ada mani', maksudnya tidak ada had atau penghalang sampai takat mana. Boleh faham tak setakat ni? Baik, tu witir.
Tapi memang betul Allah suka yang ganjil. Maka ganjil yang macam mana? Biasanya pada perkara ibadah yang sudah ada sekarang ini, maka kan itu Allah suka. Maka kan itu ada yang buat tahlil 3 hari. Boleh tak berdasarkan hadis itu? Boleh. Allah itu witir dan suka sesuatu yang ganjil. Sebab apa? At-tafaul. Di situ telah disetujui oleh ulama, dan para ulama mengatakan ya boleh berhujahkan begitu. Boleh faham tak? Jadi lepas ni pandai sikit lah. Jangan main bedal lagi kot suka nak. Baik. Itu witir. Nak bagi faham solat witir. Dan kalau antum tengok, bila kita sebut witir ni, Allahu Akbar, Allah dia sebut nama dia Al-Witru, iaitu wahidun, tunggal, la syarika. Dan Allah suka kita sembahyang witir. Maka para ulama mengatakan tujuan besar daripada witir ni, hebatnya witir ni, sehingga Allah kata jadikan dia penutup malam kamu, jadikan dia penutup amalan kamu. Sebab apa? Sebab kita nak tutup dia itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila kita semayang witir itu sebenarnya ada hubungan yang sangat rapat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang juga witir. Dan itu para ulama kata maksud yang hakiki wallahu taala a'lam. Allah saja yang mengetahui. Tapi siapa yang mengamalnya dan terus mengamal, maka bila kita sembahyang, para ulama kata muamalah kita dengan solat witir kepada Allah yang witir itu bagaimana? Iaitu bila kita sembahyang dengan ganjil, pertama hadirkan diri kita bahawa Allah suka yang kita, perkara yang kita buat itu jelas dalam hadis Nabi, maka kita buat sesuatu yang Allah suka. Yang kedua, bila kita sembahyang witir itu sebenarnya Allah nak kita mengkhatamkan amalan itu juga dengan mengingati Allah yang tunggal. Boleh faham tak? Bahawa nak beritahu yang kita buat daripada pagi sampai malam tadi tu takkan mampu kita buat kecuali dengan Allah yang tunggal itu, yang berkuasa tunggal kuasanya, yang apa semua tunggal, kehendak pun tunggal untuknya, semuanya untuk Allah, supaya kita tidur dalam keadaan sedar diri kita bahawa kita itu milik Allah, dan kita akan kembali pada Allah, dan semua yang kita lakukan adalah balik kepada Allah, dan dengan izin Allah, dan dengan kehendak Allah, dan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas ni kalau sembahyang witir, hadirkan begitu. Kerana itu, kenapa banyak-banyak solat sunat witir dijadikan, kata Nabi, penutup ataupun pengakhir kepada segala amalan bila malam. Sebab apa? Itu rahsia dia. Lebih daripada itu, wallahu ta'ala a'lam. Okey, boleh faham lah? Baik. Itu ambil faedah lah tentang witir. Kan itu. Tapi di dalam ini, Syekh Abdul Samad mengatakan, kalau kita nak bangun malam, afdalnya lewatkan. Betul? Maknanya, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia mengambil yang afdalnya, iaitu mengambil pandangan bahawa benar, iaitu witir itu satu dalam satu malam. Maka siapa yang ada niat untuk bangun qiyamul lail, maka jadikan dia penutup kepada qiyamul lail itu. Malam, maka hendaklah engkau takhirkan sembahyang witir itu pada waktu itu dan dinamai. Baik. Syekh Abdul Samad dia kata apa? Dan dinamai sembahyang witir itu pada waktu itu sembahyang tahajud. Dekat sini macam mana pula? Dinamai sebagai sembahyang tahajud. Baik. Dalam bab ini, perbahasan tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentang sembahyang tahajud ni, bukan kita niat sembahyang witir itu tahajud. Maka ulama berbeza pendapat kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa witir yang kita solat bila kita dah tidur, kita bangun, kemudian kita semayang solat-solat sunat, termasuk dengan niat tahajud. Lepas tu bila kita semayang witir, witir itu dikira
mendapat fadilat tahajud, sebahagian daripada. Walaupun dia niat witir, tapi solat dia mendapat juga di situ barakahnya dan pahalanya tahajud. Sebab apa? Sebab apa dapat? Sebab makna tahajud. Antum tahu tak bila antum sembahyang sunat tahajud? Buya nak tanya antum kat sini. Apa maksud tahajud? Siapa boleh? Angkat tangan. Ingat Google Meet tak boleh tanya ke? Apa kamu faham tahajud? Ilias, yang biasa-biasa dengar lah. Jangan sampai Buya panggil nama. Ni ada nama semua ni. Bagus juga Google Meet ni ada nama siap. Apa kamu faham bila sebut tahajud, semayang tahajud? Bangun selepas tidur malam. Solat malam selepas bangun tidur. Okey. Memang ada kita dengar orang cakap solat tahajud iaitu solat yang dilakukan pada waktu malam selepas kita bangun tidur, iaitu selepas kita tidur malam tu bangun. Ada lagi yang nak cakap? Baik. Kita ambil faedah di sini sebab kita mengaji. Mengaji kena faham lah. Tahajud ni dia datang daripada kalimah tahajud ni, dia datang daripada kalimah orang panggil al-juhud. Kalimah tahajud hujud. Apa maksud hujud? Maksud dia tidur. Wujud ni makna dia tidur. Baik. Kalau kita tengok ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa minal laili, apa dia? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Apa dia ayat dia? Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Baik, ni dalam surah Isra. Cuba tengok nanti surah Isra. Kalau Buya ada silap sebut, ingatkan balik. Surah Al-Isra ayat 79. Baik, tahajjada. Kita belajar bahasa Arab sikit, kita ambil faedah. Ni para ulama kita meninggalkan bagi kita, maka kita sangat bersyukur. Asal dia tahajud ni, dia datang pada kalimah hajada ataupun hujud yang membawa maksud tidur. Tidur. Dia datang dengan tahajjada. Kalau fi'il dia tahajjada. Kalau kita mengaji bahasa Arab, kalimah-kalimah dalam bahasa Arab ni dia ada rangka tau. Boleh faham? Dan setiap rangka tu ada makna dia. Kan kalau masa kita pernah mengaji tak dulu? Dia sebut apa? Kalau sulasi mujarrad, apa dia? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu. Itu yang dulu Buya nak kena hafal tu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Apa dia fa'ala? Apa ni? Allahumma shalli ala Muhammad. Contohnya kataba yaktubu. Tu fa'ala yaf'ulu. Kataba yaktubu. Lepas tu fa'ala yaf'ilu. Contohnya jalasa yajlisu. Macam itulah. Doa apa. Tak apalah. Kan banyak-banyak kan pening. Orang panggil rangka. Jadi kalimat tahajjada dia datang daripada kalimat tafa'ala.
Tafa'ala ni dia datang daripada rangka kalimah fa'ala. Okey, tak apa. Tafa'ala ni apa maksud dia? Tafa'ala dia ada 7 maksud. Boleh guna pada 7 maksud. Buya nak terang satu-satu panjang pula. Tapi tafa'ala ni salah satu yang digunakan untuk menunjukkan keengganan atau untuk menunjukkan penafian. Biasanya dia tidak tunjuk ke arah penafian, tapi ada dalam 7 tu salah satu kegunaan dia untuk menafikan sesuatu. Kadang-kadang untuk menetapkan sesuatu. Contohnya Zaid ataupun Fadil. Nah, contohnya Buya cakap apa? Tafa'ala, kita kalau rangka tafa'ala, contohnya tasyajja'a Fadil. Apa maksud tasyajja'a Fadil? Iaitu Fadil memberanikan diri. Tasyajja'a. Dia balik pada tafa'ala, memberanikan diri. Maksudnya nak memberitahu dia menguatkan keberanian. Tapi ada ketika tafa'ala dia membawa pada penafian. Contohnya tazammama Fadilun. Apa maksud tazammama? Tazammama ni asal maksud dia celaan. Celaan atau kutukan. Takkan nak terjemah situ tazammama Fadil, Fadil mencelakakan diri dia. Na'udzubillah min dzalik. Dekat situ bukan maksud itu. Dia kena tengok maksud yang satu lagi dalam 7 tu. Iaitu maksud dia apa? Fadil menafikan. Menafikan bahawa dia itu tercela. Tu dah tazammama. Jadi kalau tahajjada ni, tahajud ni, dia tahajjada ya. Tahajjadu, tahajjudan, tahajjada. Tahajjada, dia balik pada tahajjada. Dalam Al-Quran tahajjada. Jadi bila sebut tahajjada, asal makna wujud iaitu tidur. Takkanlah maksud tahajud Allah nak beritahu, maka menidurkanlah diri engkau pada waktu malam. Sudah. Dan terima kasih para ulama kita, dia tak kata menidurkan, tapi dia gunakan makna penafian. Maksudnya, hindarkanlah tidur di waktu malam. Nafikan tidur di waktu malam. Kan itu Allah kata, dan daripada malam itu fatahajjad bihi. Maksudnya apa? Dan hindarkan tidur dengannya. Maksudnya nafikan tidur dengannya. Tu tahajud. Tu yang Ilyas cakap apa tahajud tadi tu? Tadi bangun solat malam. Kena tambah tidur. Kalau terjemah betul-betul hasil kita mengaji ni, solat tahajud apa dia? Solat pada pertengahan malam untuk menafikan tidur. Tu dia tahajud. Dia kalau nak faham lah. Boleh faham ni? Nampak mata dah tertidur-tidur ni? Ada? Aja dah. Ni buka komputer kalau boleh fokus Google Meet ya. Ni jangan buka laptop. Yang ini Google Meet dengan Buya. Sebelah ni pula ada cerita pula buka. La ilaha illallah. Ni nak kena tekak ni kalau buat macam tu. Memang tak berkat. Tumpu satu je. Jangan duk buat kerja lain. Ini satu duk tengok ni, satu lagi duk chatting dengan orang. Duk borak-borak. Tengah buat apa kan? Tak ada ni tengah kata. Hai sampai dulu tu. La ilaha illallah. Okey, tak apa. Kerana itu ulama yang mengatakan semayang witir itu dinamakan tahajud, bukan diniatkan tahajud. Nama dia pun juga dipanggil tahajud walaupun niat witir. Sebab apa? Sebab dia itu dilakukan selepas cuba menafikan tidur di tengah malam untuk kita sembahyang. Boleh nampak tak? Boleh faham tak? Jadi Syekh Abdul Samad bukan silap. Jadi kalau baca tak ada guru, kan pening kepala kat situ. Jadi kena faham, bukan tukar niat, tapi dia dianggap sebahagian daripada tahajud. Ada setengah ulama pula dia menumpu kepada niat. Maka kalau niat witir,
tidak dipanggil tahajud. Tidak termasuk tahajud. Tapi yang paling kuat, macam Syekh Abdul Samad datangkan, iaitu dia ambil kepada makna keseluruhannya. Maka dia mendapat mapat juga pahala tahajud. Maknanya, kalau dia bangun tu dah terlewat, dia nak semayang hajat pun dah tak sempat, nak semayang tahajud pun tak sempat, lalah kali bangun, alah semayanglah witir 1 rakaat. Dapatkah dia tahajud? Dapat. Oh, nikmatnya rezeki Allah SWT. Mudahnya dapat pahala dah. Baik. Faham dah tu dah? Baik. Pompek pukul 11 dah. Ya, baik. Kerana sembahyang pada akhir malam itu amat besar pahalanya. Memang besar. Sebab Allah kata dalam Quran apa dia? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Baik. Kalau ada sebagian ulama mengatakan, kalau yang dimaksud di situ kedudukan yang terpuji, maka kalau kepada Nabi memang khusus untuk Nabi maqaman mahmud, yang mana Nabi, apa maksud maqam mahmud, kedudukan yang terpuji? Sebab Nabi nanti dia akan diberikan satu tempat dan kedudukan untuk dia itu bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Bersunyi dengan Allah. Tak ada makhluk lain. Hanya dia dengan Allah. Dia dapat benda tu. Nampak tak? Jadi, kalau pengkhususan ayat, itu memang khusus untuk Nabi. Para ulama mufassir mengatakan, habis kita ni boleh tak dapat maqam mahmud? Boleh dapat, tetapi pada darjat yang memang berbeza dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada di situ membawa maksud didapat, sebagaimana para ulama mengatakan orang-orang soleh atas tingkatan imannya, mereka melihat Allah berbeza-beza. Ada yang melihat setiap ketika, ada yang melihat setiap hari, ada yang melihat setiap Jumaat, ada yang melihat setiap bulan, ada di syurga nanti. Boleh faham ya? Sebab apa? Dia cuba tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Kemudiannya Allah kata, apa ni, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun. Ni yang best ni. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Korang tak tahu apa yang Allah sembunyikan daripada penyenjuk mata. Maknanya ganjaran yang sejuk mata korang akan tengok, yang mana di akhirat nanti kamu akan dapat. Ini maqam mahmud. Jadi jangan malam-malam bangun. Jadi kalau 1/3 malam, 1/3 malam bangun, dia ada 1/3 awal, 1/3 akhir, tengah, 1/3 ujung akhir. Baik, kalau dikira daripada mana? Start daripada semayang isyak. Okey, semayang isyak pukul berapa? 8 berapa? Waktu isyak tu tahu kan? 8.40. Betul, 8.40. Tak ada khilaf ulama. Ni tempat betul lah. Sini 8.36. Melaka 8.36. Okey. Para ulama kata tidak perlu tepat, tapi yang penting selepas isyak start. Baik, kita letaklah. Maknanya pukul 8, pukul 9 lah. Daripada pukul 9. Okey, subuh pukul berapa? Subuh kalau kat Melaka pukul 6. Dah tepat. Tanya berapa? 62 minit. Okey, kalau kita tengok pukul 6 lah kita letak. Jadi sekarang ni pukul 9 sampai pukul 6 ada berapa jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 9 jam. Pukul rata lah 9 jam semua. Jadi 9 jam, 1/3 awal. 9 jam ni bahagilah 3. 3 kali berapa 9? 3 kali 3, 9. Betul? Jadi 1/3. Start 9, 10, 11. 9, 10, 11. Itu 1/3 awal.
Kemudiannya, ambil pula 3 lagi. Itu 1/3 tengah. Jadi kalau yang sebelum subuh tadi, sebelum pukul 6 tadi, daripada pukul apa? Lebih kurang pukul 4. Okey. Mana yang afdal untuk qiyamul lail? Orang kata mana yang afdal? Awal malam ke, tengah malam ke, hujung? Maka kalau ulama mutaakhirin, ulama di zaman kita yang hujung ini mengatakan yang paling afdal itu iaitu pada akhir malam. Sebab lepas isyak kita tidur, lepas tu bangun dia terus tak tidur sampai subuh. Sebab akhir zaman ni orang lemah iman dan lemah mata dia. Jadi kadang-kadang dia nak cuba buat lepas isyak, dia tidur dulu, lepas tu dia buat yang paling power tau, macam Nabi buat. Nabi buat macam mana? Nabi lepas isyak, Nabi tidur. Lepas tu Nabi bangun, kemudian Nabi solat, ibadat, Nabi tidur. Kemudian bila Nabi tidur, Nabi bangun pula untuk sembahyang subuh. Tu 2 kali tidur, 2 kali bangun. Jadi ada yang nak buat, jadi dia bangun, isyak dia bangun, dia sembahyang, dia tidur. Lepas tu dia bangun subuh, tapi subuh besok. Maknanya lajak habis. Ataupun subuh tertinggal, dia bangun zuhur. Jadi takut jadi begitu. Maka para ulama yang di hujung ini mengatakan ambillah yang di hujung sekali. Ambil yang akhir tu, bangun pukul 4 tu. Ada. Tapi kalau yang nak mengamalkan macam tu, Masya Allah, sikit-sikit yang awal. Kalau orang yang permulaan nak start tahajud, bangun aja sebelum subuh tu dalam setengah jam ataupun sejam. Pukul 5 tu dah bangun, semayanglah tahajud. Kalau terlajak pun dah nak dekat subuh dah, paling kurang semayanglah witir 1 rakaat. Dapat dia pahala tahajud, insya-Allah. Boleh? Nah. Jadi beramal balik. Okey, itu dia. Kuat tak suara Buya? Kuat tak? Kalau tak dengar lagi aku tak tahulah. Baik. Baik. Itu dia. Maka sama ada semayang witir atau sunat mutlak, maka semuanya dapat habuan tahajud. Yang mana Nabi SAW bersabda, kata Syekh Abdul Samad, "Raq'atani yarqa'uhuma al-'abdu fi jawfil lail." 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba pada pertengahan malam yang akhir. Nampak tu? Dia ambil 1/3 akhir. Fi jawfil lailil akhir. Ada hadis lagi. Khairun lahu, walaupun lemah tapi boleh buat fadail amal. Khairun lahu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Ya, kita ni nak kena faham dah. Beramal kita, dunia kita ni memang kena sangat bergantung, kena faham. Sebab Buya ada risau satu benda tau. Macam bukan ni, jangan silap faham ya. Buya bukan menafikan, memang alhamdulillah. Petunjuk-petunjuk yang baik ada bila orang meninggal dan sebagainya. Kalau kita tengok sekarang ni senario, bila artis-artis meninggal, jadi yelah banyak yang yelah dia orang kan ada follower, ada apa. Nah, makanya baguslah. Memang betul, kita tak nafi kalau meninggal bila bersalin, kemudian meninggal sebab wabak, maka khair insya-Allah. Mudah-mudahan dapat syahid dan sebagainya. Cuma Buya takut satu, kita di zaman fitnah, faham tak? Jadi Buya takut orang ramai nanti dia akan kata, hati-hati tu orang tak pernah pakai tudung sebelum ni, yang tak apa duk nyanyi sana nyanyi sini, campur lagu. Dalam kali husnul khotimah juga. Jadi buat apa nak mengaji sampai alim-alim ni? Buat apa nak ini yang bahaya. Nanti takut di akhir zaman ni tak ada dah orang nak mengaji. Boleh faham ke dah? Yang dia nak kita buat baik je. Jaga hati-hati, tak betul macam tu. Sebab hakikat yang sebenar, ingat ayat surah Kahfi yang Buya baca baru ni, wa wudi'al kitabu fataral mujrimin. Maka diletakkan kitab, maka dilihat orang-orang yang melakukan dosa, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab tu takkan tinggalkan yang kecil ke yang besar, dia akan sebut di dalam itu setiap dosa kita. Wallahu taala alam. Bukan kita bersangka buruk, alhamdulillah, tapi jangan terlampau tenggelam di situ sehingga kita akhirnya membuat kesimpulan. Akhirnya dah tak ada dah, dia orang ni dah tak peduli dah. Yang penting buat baik aja. Kita buat baik, banyak bersedekah apa sebagainya, settle. Tak boleh. Kan itu di zaman fitnah ini kena berjalan atas ilmu. Untuk selamat, kan Buya ada sebutkan hadis Nabi baru ni kan?
Yang mana berpagi-pagi beriman, petang dia boleh kafir, petang beriman, pagi kafir. Riwayat Imam Ibn Majah, apa ni, dalam riwayat Ibn Majah dia sebut ujung tu apa dia? Yang selamat ketika itu siapa? Yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Sebab itu panduan dia yang paling betul. Supaya amalan-amalan kita terima. Bagi orang-orang yang tak mustahil, apabila di hujung umurnya, kemudian yang Allah ubah dan dia mendapat keberkatan, itu kelebihan Allah nak bagi. Tak boleh seseorang judge, oh kalau macam tu aku pun boleh dapat. No. Tak semua orang macam tu. Jadi, benda macam tu tak boleh jadi hujah untuk kita meninggalkan majlis ilmu atau meninggalkan memahami Allah dan Rasul, meninggalkan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ya, tak boleh. Itu bukan hujah. Itu bukan hujah. Sebab orang-orang yang dapat itu orang-orang tertentu yang kita pun tak berapa kenal. Mungkin dia dah berubah, dia mula dah nak mengaji. Nampak dah? Nampak dah? Tapi orang tak nampak yang itu. Orang nampak, oh dia orang ni hoha-hoha juga, tapi husnul khatimah jugalah kali. Oh, tak boleh begitu. Jadi dia orang dah nampak macam Islam itu setakat itu saja. No. Pesan anak-anak kita. Hati-hati, jangan tenggelam sangat. Sekarang ni nak glamour kan senang aja, masuk dalam TV je. Kesian tok-tok guru pondok, wali-wali yang tak pernah keluar dalam YouTube, tak pernah keluar dalam, tak ada orang kenal. Oh, tak husnul khatimah apa-apa ni. Jangan macam tu. Tak mau begitu. Oi, kalau semua orang, kalau dia dah glamour nak buat macam mana? Semua orang kenal dia. Tetapi kita tengok atas dasar ilmu. Contohnya yang kita boleh bagi yang tepat kepada mudah-mudahan husnul khatimah, yang hanya tahu hanyalah Allah, iaitu mati contohnya bersalin, kerana dia bersalin dia meninggal, ataupun kerana berjuang dalam lawan wabak dia meninggal. Maka yang itu antaranya yang memang Allah nak bagi kemuliaan, kesusahan, kadang-kadang sedikit kesusahan untuk menghapuskan dosa yang ada supaya bangkit besok hari kiamat dalam keadaan bersih. Yang itu dasar ilmu, ambil atas dasar ilmu. Jangan dok khayal sangat. Pusing. Alalah kali dok buat conclusion sendiri. No. Ni boleh faham tak ni? Jangankan viral pula Kang. Ada yang rekod viral. Ni usah. Habis Kang netizen bantai Buya. Tapi Buya tak stres. Sebab Buya tak ada tengok pun netizen punya komen. Yang tengok korang lah. Buya pun baru tahu maksud netizen, iaitu warga internet. Bukan warga Malaysia, warga internet. Warga internet. Baik. Jadi jangan ni antum orang madi, insya-Allah bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang dekat dengan para ulama yang memang mengikut jalan ni daripada awal asas dan dijaga elok-elok, insya-Allah khair. Jangan jadikan benda yang luaran ini menjadi hujah yang muktamad bahawa kita itu pasti selamat. No, jangan. Sebab kita kena jalan atas jalan ilmu. Bukan kita hasad, tidak. Memang masya-Allah rezeki dia. Tapi jangan orang panggil Alice in the Wonderland sangat. Akhirnya jadi masalah nanti. Boleh faham? Kang semua nak jadi penyanyi pula Kang. Lepas tu amat glamour, payah pula nanti. Tak maulah macam tu. Sebab dalam Islam yang ditonjolkan di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, yang ditonjolkan husnul khatimah mereka itu adalah di kalangan para ulama wassalihin. Di zaman kita yang tertonjolnya adalah di kalangan ni. Buya bukan kata benda tu tak elok, tetapi kalau dalam Islam maka benda itu bukanlah sesuatu yang disuruh dalam Islam. Maksudnya contohnya melawak ataupun menyanyi atau sebagainya. Bukan itu. Nampak tak? Jadi kita di zaman fitnah. Jadi takut orang silap faham. Ni jangan silap faham. Buya bukan condemn. Dia alhamdulillah. Kan Buya cakap tadi, bersalin, mati wabak, alhamdulillah, rezeki dia. Sebab Allah, Syekh Nuruddin kata apa? Jangan pula judge kata, wah ini dah. Kadang-kadang kesusahan meninggal dengan begitu adalah Allah nak hapuskan rezeki dia, hapuskan dosa-dosa dia supaya bangkit besok bersih. Kita pun tak tahu dapat ke tidak. Tetapi percayalah antum, bila kita duduk dalam majlis ilmu, maka peluang itu lebih cerah. Duduk di dengan para ulama, dekat dengan orang saleh, mengikut jalan mereka, maka harapan itu lebih cerah. Walau macam mana pun tidak ada sesuatu yang kita boleh pastikan. Cuma kita yakin dengan ilmu yang yakin berdasarkan apa yang disampaikan para ulama. Jadi hati-hati ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pemudahkan. Anas bin Malik kan,
Lala kali tinggal seorang, meninggal pun seorang, bangkit pun seorang. Anas bin Malik itu khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan Allah. Uwais Al-Qurani, tak ada orang pun kenal dia. Dia semayang pun tak berapa ramai. Tapi siapa yang semayang dengan dia? Para malaikat. Manusia tak nampak, beramai. Walaupun yang belakang dia ada 4 orang, 5 orang aja. Sebab dia tak kelima, dia bela kambing aja. Uwais Al-Qurani. Jadi hati-hati. Boleh? Boleh faham tak? Kang, semua nak jadi ni Kang, apa ya lemah macam manalah aku besok yang orang tak kenal sangat, siapa nak doakan aku ni? Ini Allah, yang dia orang ni bestnya, ya Allah, hati-hati tapi yang pakai Yasin, ya Allah, mananya aku macam mana? Oh, dia pun dah start, dah try suara dia. Dari dia kita datang, dari dia kita pergi, ada bulan, ada bintang dan juga matahari. Ada malam. Oh, dia pun dah start suara dah, nak jadi artis dah. Masuk YouTube pula, buka channel. Supaya ramai kenal aku. Nanti ramailah doa. Kita tak tahu. Jalan atas landasan ilmu. Okey? Boleh? Mana tadi? Tu pasal Buya kata kadang-kadang ada setengah-setengah orang, ada setengah hamba Allah. Ada yang dulu pernah jumpa Buya. Dia kata, Ustaz, Masya Allah, saya suka dengan Ustaz. Saya ni dah tua, saya suka dengan Ustaz. Saya suka apa Ustaz ceramah. Tapi Ustaz, saya minta maaf, saya tak boleh ambil Ustaz jadi guru saya. Sebab style saya ambil guru, dia lebih tua dari saya. Saya tak biasalah ambil yang bawah daripada saya. Jadi Buya pun senyum, dia kata tak apa. Ingatkan nak cakap apa, rupa nak cakap tu. Buya pun tak paksa, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Kan, walaupun dia silap faham pasal masuk guru, dia ada guru yang tahkim, guru tabarak, sebenarnya guru jugalah. Tapi di situ kadang-kadang takut ada ego kita. Tapi sebenarnya beruntungnya antum bila antum dapat guru, maksudnya muda dia antum. Sebab besok antum mati, dia orang doakan antum sebab dia tak mati lagi, insya-Allah lah, kalau ikut akal lah, bukan akal. Kalau dapat guru dah tua, dia dah meninggal dulu, kita doakan dia. Kita meninggal, dia dah meninggal, dia dah tak doakan kita. Macam mana? Boleh faham tak? Jadi syukur pada Allah. Ya Allah, aku dah tua ni, tidak dapat guru muda pula. Bukan bini muda, guru muda. Tu nak kena faham. Tapi doalah panjang umur, kadang muda pun tak tahulah mati ke tidak kan. Alhamdulillah, kita tengok sekarang ni banyak ustaz-ustaz yang balik muda-muda. Dan ada yang balik tu memang Allah tarbiyah, Allah pilih dia menjadi murabbi dan sebagainya. Ada akhlak dia. Lebih-lebih yang bertalaqi dengan para-para ulama, sufi dan para-para ulama murabbi, insya-Allah. Khair, buang ego tua kita tu, buang tepi. Baik. Tapi tak nafi hak antum pula, orang tua pula ada satu ilmu yang orang muda tak dapat. Apa dia? Pengalaman. Tu ilmu tu. Itu Buya pun tak ada. Itu Buya mengaji daripada kitab tu. Antum pengalaman hidup. Walaupun tak boleh jadi hujah secara menyeluruh, tapi boleh dikongsikan. Khair. Syahdan. Maka dengan itu hendaklah engkau kemudian daripada sembahyang isyak itu masyrul. Ni lepas sembahyang isyak masyrul. Dah habis sembahyang isyak tu, ada masa lagi. Ni dengar molek-molek. Masyrul, sibukkan diri kamu tu dengan muzakarah ilmu. Telaah kitab yang memberi manfaat, atau mutalaah kitab ilmu yang memberi manfaat, atau berzikir, atau membaca Quran. Nampak tak? Didahulukan dulu mutalaah ilmu. Nampak tak? Kalau sebelum ni perkara yang bermanfaat, atau mula-mula sekali apa pagi tu? Menuntut ilmu yang bermanfaat. Betul tidak? Penting benda ni. Lepas tu kerja kita untuk amalkan. Sebab bila kita buat dalam keadaan kita faham, nampak? Semayang tahajud, faham tahajud apa? Semayang witir, hubungan dengan Allah luar biasa. Kenapa Allah pilih sebagai penutup? Rupanya Allah nak suruh ingat dia last kali sebelum kita tidur balik, sebelum takut kita mati. Tapi kita mati dalam keadaan penutupnya adalah hubungan kita dengan Allah. Penutupnya adalah Allah. Pemulanya Allah, penutupnya Allah bagi kita. Boleh faham ni lah. Jadi dia lebih. Kan itu Allah kata dalam Quran, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Adakah sama orang-orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Sebab orang yang tak tahu mungkin banyak ibadat dia, tapi takut dikhawatiri ibadat dia itu okey, tak ada masalah. Cuma
Derajat dia di sisi Allah sekadar abid. Apa maksud abid? Dia buat tu sebab nak kumpul pahala. Jadi takut niat tu salah. Iaitu dia dengan Allah tu dia buat nak kumpul pahala. Dah macam kumpul duit. Nampak tak? Tapi orang berilmu, dia buat tu bukan sekadar niat dia mengumpul pahala. Dia dapat maksud, iaitu hubungan dengan Allah, hubungan dengan ibadah itu, dan apa yang dilakukan masuk dalam hatinya, dan dia semakin yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu maksud sebenar. Kerana itu, ibadah seorang alim itu lebih baik, satu ibadat dia lebih baik daripada 1000 abidi, iaitu 1000 hamba-hamba yang sedang beribadat. Itu satu je. Sebab kena dengan maksud dan tujuan, dan dia faham apa dia buat. Okey, baik. Syahdan. Ulang lagi. Tadi Buya dah sebut dah syahdan ni. Syahdan, taklah engkau kemudian daripada sembahyang isyak itu masyghul dengan muzakarah ilmu yang memberi. Ulanglah kaji pengajian Buya tu. Surah Al-Baqarah dah sampai 79. Dah hafal ke belum? Dah faham ke belum? Dah ulang kaji ke belum? Kan banyak lagi benda-benda boleh buat tu. Kicik Abdul Samad Al-Falimban ni dah sampai 111. Agak-agaknya daripada awal sampai sini. Ingat lagi tidak? Paling kurang pun peta minda. Ingat tak tajuk-tajuk dia? Ingat tak dia punya kepala-kepala dia? Cubalah ulang kaji. Tak ada masalah. Boleh ulang kaji. Banyak orang ulang kaji. Kitab Arba'in Nawawi, kitab Syama'il, kitab apa yang antum pernah mengaji dulu dengan Ustaz Abdullah dulu, Riyadhus Salihin. Nampak tak? Boleh faham? Baik. Muzakarah atau berzikir, ataupun kurang-kurang pegang tasbih zikir sampai tidur, ataupun baca Quran. Daripada awalnya satu hari satu juzuk, ni malam nak tidur tak ada buat apa-apa, duduk kat rumah aja. Jadi kadang tu Buya pun pelik bila orang kata ya Allah bosannya duduk rumah. Daripada sudut kadang sekali-sekala timbul juga Buya bosan. Bosan daripada sudut dunia, tapi kalau kita isi benda tu insya-Allah tak bosan lah. Penuh je. Bahkan lagi kita seronok sebab tak campur orang. Kan bila campur orang kan serabut. Ada yang kita tengok perangai dia kita menyampah, ada yang kita tengok muka dia kita menyampah, ada yang kita tengok macam-macam. Dah bila duduk kat rumah ni kan okey. Tengok bini kita je. Tapi ustaz, saya kalau asyik tengok bini saya dah menyampah pula bini saya. Kau ada masalah ni. Jadi isteri-isteri, yang ni ujian untuk antum. Selalu keluar rumah cantik kan? Ni dalam rumah. Jangan jadi nenek kebayan. Cantik-cantik dalam rumah. Buat untuk suami. Ini kat rumah. Alah, buat apa nak berhias barang kat rumah aja? Ni cakap orang tak mengaji. Kat rumah tu lah nak kena cantik. Sebab untuk suami, itu yang dapat pahala. Kat luar tu boleh silat-silat dapat dosa. Ini pergi kahwin, pergi keluar, pergi semua. Bukan main lawa lagi. Melapak muka jatuh bung komak, kata Piramli. Nampak? Ni betul. Nampak macam tu. Cantik Ni jadi isi solehah semua ni. Yang ada ni. Pakai. Pakailah apa-apa. Sekarang ni kan macam-macam. Tapi yang halal lah. Dan jangan sampai membazir. Paling mudah perempuan berwuduk selalu. Sejuk muka. Suami tengok sejuk muka. Lepas tu senyum. Talaqatul wajhi. Isteri kena senyum selalu. Suami senyum selalu. Okey? Baik. Dan murah rezeki senyum ni. Kita kemudiannya baca Quran atau mengucap selawat ke atas Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Segala perbuatan kebajikan, ataupun malam ada buat kebajikan, mungkin ada hantar barangan, bantuan kepada orang, ataupun membantu orang daripada sudut nasihat, kaunseling, apa-apalah kebajikan yang membawa kepada manfaat di akhirat. Sekarang ni kan zaman-zaman ni memang takut aja, risau aja. Mati pun ramai sekarang ni mengejut. Memang sebenarnya Buya nampak Allah nak bagi kita betul-betul ingat dia. Nak bagi sedar. Kadang sihat walafiat, tiba-tiba je 3-4 hari meninggal. Dan sebelum tu kita sedekahkan Fatihah pada Cikgu Razak, pun dah meninggal. Cikgu Razak ni perantara abang dia yang mewakafkan Jalan Mawar tu. Buya rasa kamu dah dimaklumkan kan? Sebab Buya pesan pada Hamidi suruh maklum kepada antum semua. Jadi bagi siapa dah tanam belum? Hamidi? Belum ya. Hari ni pukul 3.30 petang. Nanti lepas dah tanam, Buya minta, maknanya tidak paksaan. Siapa yang berkelapangan semayang gaib, semayang jenazah gaib.
Usalli 'alal mayyit al-ghaib. Abdul Razak. Nanti bagi nama penuh dia. Siapa? Boleh? Boleh. Sembahyang 2 rakaat aja. Tak ada rukuk, tak ada sujud. Jangan kau rukuk pula. Ada orang dia tersilap, dia rukuk, dia sujud. Orang makmum kata, first time saya tengok ustaz. Ustaz yang sembahyang sampai rukuk. Sebenarnya dia tersilap. Tapi dia punya otak, dia kata apa? Saya tengok mayat ni, saya nampak dosa dia terlalu banyak. Jadi kalau berdiri aja tak cukup. Dia kena rukuk, kena sujud sekali. Kepala otak engkau. Astagfirullahalazim. Ini orang panggil sesat dan menyesatkan. Dah salah tu cakap salah, sudahlah. Betul kalau balik. Ini kau punya otak, mentang-mentang belakang tu jahil. Oh yang belakang. Betul. Masuk akal. Bukan masuk akal. Masuk apa orang panggil? Sudin kata apa dalam cerita piramid tu? Masuk angin keluar asap. Tu. Baik. Baik, kemudiannya atas segala perbuatan kebajikan yang membawa kepada manfaat di akhirat. Dan jangan engkau masyghul pada waktu itu dengan berhikayah. Maknanya bercakap, berbual ataupun membuat sesuatu yang sia-sia berbual. Cerita tak apa-apa. Kan? Yang tiada memberi manfaat kepada agama. Maka jikalau engkau tiada mahu masyghul dengan yang demikian itu, maka tidur itu terlebih baik daripada sia-siamu itu. Kalau memang takdirlah kita, jiran kita atau orang dalam rumah kita, kawan serumah kita, kalau kita tak tidur, memang dia orang ajak gosip atau cakap benda sia-sia. Jadi ketika tu buat macam mana? Baik tidur je. Itu lagi baik. Dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan bahawa Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan, cuba sungguh-sungguh menghatamkan malam itu dengan khatam yang baik. Kerana apa? Didatangkan hadis innamal a'malu bil khawatim, iaitu sesungguhnya amalan itu, ni dalam Sahih Bukhari disebutkan, dalam lafaz Sahih Bukhari disebut innamal a'malu bil khawatim, iaitu sesungguhnya amalan itu dilihat kepada akhir dia, penutup dia. Dan itu Buya pesan sangat. Kalau di zaman kita memang malam ada tengok TV, susah nak ubah dalam masa yang terdekat, memang kita faham, Buya faham. Jadi buat macam mana paling kurang dalam proses kita nak terbiar diri kita tu supaya tak ada terlampau masa tu diisi dengan TV atau movie atau cerita-cerita. Paling kurang jangan tertidur dalam keadaan tengah tengok TV tu. Na'uzubillah min dzalik. Sebab yang Allah tengok pada akhir tu. Dan itu kalau boleh sebelum tidur sembahyanglah 2 rakaat. Dan dalam keadaan tidur pegang tasbih. Sebut astagfirullah, 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 lepas tu tidur. Mudah-mudahan kalau kita mati ketika itu, maka yang itu penghujung, mudah-mudahan walaupun sangat sikit malu kita dengan Allah, tapi mudah-mudahan ada usaha kita untuk mengakhirkan malam kita itu dengan penghatamnya yang baik. Kan itu kalau faham hadis ni, kena terjemahan dia kena faham innamal a'mal dekat situ bukan hanya amal di situ bukan amal soleh semata-mata Amal di situ maknanya kerja sama ada soleh atau toleh, iaitu amalan baik atau buruk dilihat pada pengkhatam dia. Sebab dikenakan dengan hadis yang lain dalam Bukhari, dan di dalam kitab Arba'in pun ada, iaitu inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar. Dalam hadis tu membawa maksud ada sebahagian daripada manusia ni dia buat amalan ahli syurga, tapi sehingga dikiaskan dia dengan syurga tu hanya sejengkal aja, hanya sehasta saja, dah boleh masuk dah. Tetapi last sekali Allah ubah dia dengan apa yang telah Allah tulis untuk dia, iaitu dia berubah dan dia buat satu kejahatan, kemudian dia mati selepas buat kejahatan tu, maka Allah lihat dengan kejahatan dia, bukan amalan dia yang banyak tadi. Sebab dia dah ubah diri, dia tak mau buat baik, dia nak buat jahat. Jadi kan itu ingat balik-balik. Sebelum tidur, biasakan dengan zikir, dengan sembahyang sunat paling kurang. Walaupun sebelum tu mungkin ada tertengok TV sebab lemahnya iman. Bukanlah tengok TV tu haram, tetapi maknanya mungkin benda yang sia-sia dan kita tengok terlalu lama. Jadi paling kurang dalam proses kita nak mentarbiah, mengurangkan benda tu, Buya faham, tak ada masalah. Tak apa, teruskan yang mana boleh. Tapi paling kurang amalkan dulu sekarang ni, sebelum tidur sembahyang 2 rakaat, atau sebelum tidur bacalah surah apa-apa dan tidurlah dengan zikrullah. Mudah-mudahan kalaulah takdir Allah kita mati, maka penghatamnya adalah yang baik. Innamal a'malu bil khawati. Boleh? Boleh insya-Allah. Yelah faham musim PKP ni, yang main game, yang tengok TV, yang macam-macam lah. Minta Allah
minta Allah bagikan kelazatan baca kitab. Ada bila orang dapat, ataupun baca Quran, bila dah dapat kelazatan yang itu, yang lain dah tak lazat dah. Kan ingat tak kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha? Kan cantik Zulaikha tu. Nabi Yusuf kan handsome, luar biasa. Boleh jadi suami isteri, tapi mereka mendapat kelazatan zikir sehingga mereka tak bersama. Jangan silap faham Mereka tak bersama bukan tak nak bersama atau benda tu dia anggap tak baik, bukan. Tapi lekanya berzikir itu menyebabkan dia dah tak perasan yang lain, sebab yang itu dah lazat. Boleh faham? Macam Imam Nawawi, dia tak kahwin, bukan dia tentang kahwin tu. Dia dah lazat mentelaah kita, lazat menulis kita, lazat menuntut ilmu. Dia dah terlupa yang lain sebab itu dah lazat sangat. Sehingga bila orang tanya dia kenapa tak kahwin, bukan dia kata tak bagus kahwin tu. Dia kata, kahwin? Aku terlupa. Dia terlupa. Akak kita ni ada yang terlupa tak? Tak, sentiasa mengingatinya bab kahwin. Yang dah kahwin pun nak kahwin lagi. Betul tak? Termasuklah yang cakap ni. Nah, maksudnya nak beritahu dia orang ni dah lazat sangat. Jadi minta lah. Mudah-mudahan kita dapat, insya-Allah. Amin. Dah, baik. Okey, wallahu taala alam. Lepas tu ni apasal keras ni? Asal tertiba dengar tak? Dengar internet tadi terganggu Buya. Oh ya, sebab Buya tertiba nampak kau orang freeze. Ada yang tengah-tengah tu nampak tengah aje dalam beberapa detik. Sama betul ya. Okey, baik. Baik. Kalau kita tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka yang selepas ni, yang maka apabila engkau ni, dia tajuk baru. Tapi Syekh Abdul Samad dia masukkan sekali. Jadi insya-Allah kita sambung ni masa akan datang, iaitu bab adabun naum. Lepas kita dah sembahyang isyak dah apa semua, nak tidur pun. Nampak tak? Kalau kita tengok kitab Syekh Abdul Samad Falembani ni, dan juga diambil daripada kitab Bidayatul Hidayah, penuh tau. Satu hari tu kita rasa berhubung sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah bagi taufik kita baca kitab ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan pula hidayah yang seterusnya, iaitu beramal dengannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, insya-Allah. Jadi jangan lupa banyakkan berzikir, banyakkan istighfar bulan Muharram, banyakkan menghubungkan silaturahim, banyak dan jangan cuba tarbiyah. Maksudnya bukan bulan lain boleh menzalimi, tidak, tetapi ambil peluang. Bila bulan ini dimuliakan Allah untuk tidak menzalimi, insya-Allah ada bantuan daripada Allah. Maka cuba jangan menyakiti hati orang keliling kita, contohnya isteri kita atau anak-anak kita, jiran tetangga kita, sama ada dengan kata-kata atau perbuatan, ataupun dengan binatang-binatang. Kalau nak bunuh binatang, bunuh dengan yang kadar segera, yang disunatkan bunuh, contoh macam cicak, macam tikus. Tapi nak bunuh jangan zalim. Kalau tikus tu pukul ubun-ubun kepala dia mati terus. Tapi kalau kita rendam air panas, dia menggelegak-gelegak, lama dia nak mati, tu zalim kita. Jadi kalau nak bagi racun, setengah ulama kata boleh, tapi racun yang sangat cepat. Maknanya dia makan tu terus dia mati, dalam beberapa ketika mati dia terus. Yang itu. Tapi kalau bagi racun yang dia cibit seminggu, lepas tu 2 minggu dia cibit, lepas tu baru dia mati tikus tu, zalim gitu. Jadi bagi yang mudah. Yang kalau nak bunuh terus, yang disunatkan bunuh lah. Yang semut apa sebagainya, pindahkan dia kalau boleh. Laba-laba, tapi kalau laba-laba yang berbisa, maknanya bolehlah juga bunuh. Tapi kalau laba-laba kat rumah kita yang biasa-biasa tu, alihkan aja dia ke tempat lain. Cubalah, cuba tarbiyah kita menjadi orang-orang yang banyak bersedekah, banyak berziarah, banyak mendoakan orang sakit. Bulan Muharram ni banyak mendoakan orang sakit di kalangan kita, dan kita doakan, kita selalu mendoakan kan. Mudah-mudahan tu kawan-kawan yang kat luar tu macam-macam ujian. Ada yang Buya tengok mak bapak dia kena COVID meninggal, anak-anaknya tinggal, ada seorang tu umur macam menguji, dan Allah tahu orang tu mampu diuji. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Line internet pun dah tak tentu arah Buya tengok ni.
Jadi Buya rasa cukuplah setakat itu saja. InsyaAllah kita jumpa di masa akan datang. Tak payahlah buka soalan ya. Sebab Buya tengok internet ni macam ni. Dia masalah kat mana tu Midi? Kamu ke? Tak pasti Buya. Tak pasti Buya. Tak pasti. Hujan lebat. Oh, Hujan. di tempat antum hujan ya? Ya. Hujan dia, hujan. Hujan lebat. Khair. InsyaAllah. Kita tangguhkan majlis kita insyaAllah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Kita jumpa nanti insyaAllah hari Khamis insyaAllah. Dan seluruhnya ayah. Mudah-mudahan Allah memberi kita kefahaman. Allah fahamkan antum insyaAllah. Buya dah cuba usdai upaya memberikan detail dan pemahamannya. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu ilmu dan antum hargailah setiap apa yang antum dapat. Apa yang kita belajar hari ini, rujuk dan ulang kaji. Jangan duk fikir ilmu lain lagi. Tumpu yang apa yang kita belajar yang hari ini. Adab kita dengan ilmu yang kita dapat hari ini. Ya, boleh? Boleh, insyaAllah Buya. Boleh insyaAllah. Kita baca insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa kita insyaAllah. Rabbi faj'al mujtama'ana. Rabbi faj'al mujtama'ana. Ghayatu husnul khitami. Ghayatu husnul khitami. Wa'atina ma qad sa'alna. Wa'atina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami. من عطاياك الجسام واكرمي الأرواح منا واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام بلقاء خير الأنام وابلغي المختار عنا وابلغي المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام. Mudah-mudahan kita diberkati Allah dengan qasidah Habib Ali Al-Habsyi ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan mengkabulkan doa kita dan seluruhnya kita baca doa-doa kita yang biasa kita baca insya-Allah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نرضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا
فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطش الصحب والحمد للإله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على جامع المحامد من به تفرج الكروب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وآله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. Alhamdulillah, kita dah membaca doa. Biasanya baca doa ni, yang membacakan qasidah doa ni anak murid. Antum ni Masya Allah, rezeki antum betul lah. Semua dibaca guru antum sampai nak keluar tekak. Tu untung dapat guru muda, power, tenaga. Tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan khair. Tapi mudah-mudahan di masa akan datang kalau ada yang khidmat lebih bagus. Kalau boleh janganlah sampai guru cakap, patutnya faham sendiri. Antum ni jangan terlampau ni ya. Kalau boleh apa ni, biar badan tua jangan akal tua. Maknanya akal tetap muda dan maintain insya-Allah. Barakallahu fikum. Buya bila sebut tua-tua ni, jangan kecil hati. Sebenarnya dalam hati Buya jealous sangat dengan antum. Macam antum lah. Ni rezeki antum juga. Kadang-kadang mungkin sebelum-sebelum ni tak pernah jumpa ulama, tak pernah mengaji pondok. Kerja je, workaholic. Kerja je. Lepas tu tak siapa-siapa kawan-kawan. Tiba-tiba tua-tua tiba-tiba Allah bagi je ni. Itu rezeki antum lah. Alhamdulillah. Tapi tak boleh jadi hujah. Jangan cakap ke anak-anak pula. Tak apa. Engkau jadilah apa kau nak jadi. Tak apa, insya-Allah engkau tua besok macam mak lah. InsyaAllah. Tak boleh jadi hujah. Akal tu biar betul. Ilmu biar betul. Jangan jadi hujah macam tu. Boleh faham? Ini rezeki antum. Ada orang tak dapat sampai mati. Tak dapat, tak jumpa apa-apa jalan dia. Jadi alhamdulillah semua alhamdulillah. Jadi Buya rasa cukup setakat itu saja. InsyaAllah kita jumpa di masa akan datang nanti insyaAllah. Dan Allah pemudahkan macam apa yang Buya rancang sebelum ni, yang Buya nak baca dan sebagainya. Ada dan cuma Buya tak nampak lagi lah. Sebenarnya sekarang tak nampak. Takut daripada antum pun tak kuat agaknya. Jadi bila tak kuat di benda tu tak dapat lah. Yang pasal syama'il Buya nak ajar dan sebagainya. Sifat 20 benda tu penting Buya nampak. Sebab apa Buya nak kalau kurang antum belajar ilmu yang wajib tu, iaitu ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu fiqh. Maka ilmu tauhid termasuk mengenal sifat Allah, itu paling penting tu, dan juga mengenal sifatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri taufik, bersihkan hati, buangkan sangkaan buruk kepada guru yang mengajar kita. Dan jangan depan elok, belakang geram. Buya dah ingatkan tu semua. Buya walau macam mana pun Buya nak beritahu antum, Buya hamba yang lemah ya. Banyak lagi syekh-syekh yang masya-Allah yang Buya segan dengan mereka. Cuma takdir Allah, antum Allah Buya bersyukur Allah bagi orang-orang yang Buya boleh sampaikan ilmu, dan apa itu nikmat Allah bagi, dan semuanya adalah kelebihan daripada Allah. Cuma bila Buya duduk di depan ni, kalau antum tengok, bila Buya tegur dan sebagainya, itu tugas Buya sebagai guru, untuk menguasai majlis dan untuk membentuk. Jangan kecil-kecil hati dan sebagainya. Bersangka baik, lapangkan dada. Inni uhibbukum fillah. Buya kasih antum kerana Allah, cinta antum kerana Allah. Apa yang Buya buat semua mudah-mudahan mudah-mudahan Allah selamatkan Buya besok di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita bangkit bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyelamatkan antum juga di hari kiamat.
Kita sekarang ni di zaman ujian, zaman fitnah, zaman wabak, dan akan datang kiamat. Dan sebelum itu akan ada yang pergi, akan meninggal dan sebagainya. Maka bersabarlah dan bergantungkan kecintaan yang kuat kepada Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita, kurang-kurangnya sedih itu masih terkawal dan kita boleh membawa diri kita, insya-Allah. Dan kita doakan mereka-mereka yang meninggal isterinya dengan anak, tak kira lah, daripada golongan awam, golongan seni, golongan apa, mereka semua diuji macam kita juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa mereka dan memelihara mereka dan memberi keberkatan kepada mereka dan pengampunan. Pengampunan. Jangan pula dalam hati kita, aku bukan main penat lagi mengaji, penat lagi berzikir, macam-macam amalan, kena marah pula dengan Ustaz Fadil, dengan Buya kena marah lagi macam-macam. Dia orang tu takkan senang-senang saya nak doakan, dalam melalak, menyanyi apa benda melawak, tiba-tiba meninggal, nak kita doakan pula. Saya penat ni. Tak boleh lah macam tu. Macam tu tak betul. Itu maknanya hati kita ada kotor lagi. Doakan dia. Yang Buya cakap tadi atas dasar nak membetulkan mentaliti, fikiran kita, supaya kita sedar dan kita faham jalan perjalanan kita, insya-Allah. Banyak dah Buya cakap tu. Jadi Buya rasa cukup setakat itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Semalam Yusuf ada call, Haji Yusuf. Dia kata madrasah cuti satu malam. Jadi Buya kata, oh cuti ke? Jadi kita pun cuti ke? Tak ada. Kita tak cuti. Wah, ini maknanya Buya orang panggil apa? Kalau kerja kilang orang panggil apa? Ini overtime. Bila overtime dia punya payment ada kena lebih lah. Tak adalah. InsyaAllah. Buya musik je tadi, tak boleh banding dengan kerja kilang, kerja appointment, overtime apa sebagainya. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki Buya dapat pahala, mudah-mudahan, amin, Allah terima dan dapatlah lebih, dan antum pun dapat lebih. Jadi sabar, jangan jemu. Jaga adab. Adab ni bukan luar saja, dalam ni pun. Ingat tak Ustaz ni Bakri kena tegur kat Yaman. Dia duduk makan, kan dia ada cerita, dia duduk makan, rupanya sebelah dia wali min auliaillah, orang tua di Hadramaut duduk makan sekali dengan dia. Lepas tu depan dia ada 3 orang lagi makan sedulang. Jadi dia senyap aja, dia cakap duduk dengan beradab, masya-Allah. Lepas tu dia orang makan-makan kan letak daging unta kat tengah-tengah. Dia pun tengok daging unta tu, sedapnya. Tiba-tiba masa nak mula makan tu, orang yang kat depan tu dah ambil siap-siap dah letak dekat bahagian dia tau. Yang ni ambil sikit, yang ni ambil sikit. Dia tu senyum. Si Ustaz Bakri kata dia senyum. Pandang, masya-Allah, senyum. Berakhlak sungguh Zohir dia. Tapi kat dalam dia ni, orang ajar betul kata, awal-awal dah ambil, aku pun tak ambil lagi. Kan aku nak makan macam mana. Dia sebut dalam hati, muka senyum, penuh adab, duduk benar. Lala kali tiba-tiba dia tengah duduk cakap dalam hati dia tu, yang sebelah dia tepuk peha dia. Dia kata, al-adab. Al-adab lah, bukan zahir saja. Al-adab bi qalbak. Adab dalam hati kau juga tu kena jaga. Kita peranjat Ustaz ni Bakri. Nampak dah? Jangan main-main. Jadi antum ingat, Zohir ni alhamdulillah lah, nampak senyum, nampak bagus, duduk pun elok aja walaupun kebas, maintain. Tapi dalam pun kena ada hubungan. Boleh? Insya-Allah Buya percaya antum. Bahkan mungkin di kalangan antum ni lah yang sebenarnya menjadi asbab mudah-mudahan Buya dimasukkan Allah dalam syurga. Jangan lupa Buya besok sebab kalau ikut akal kau orang pergi dulu. Jadi tunggu Buya kat sana Kalau ikut akal lah. Tapi Buya rasa macam Buya pergi dulu. Kita pun tak tahulah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pemudah kita, insya-Allah. Yang penting kullu nafsin dha'iqatul maut. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kau lari daripadanya akan datang jumpa engkau bila sampai saatnya. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak lewat sesaat, tidak dahulu sesaat. Mudah-mudahan Allah panjang. Yang penting kita minta doa. Nabi suruh apa? Bukan minta pendek umur, minta panjang umur dalam ketaatan. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi wallahu alam, Buya minta diri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Inni uhibbukum fillah. Buya kasih antum kerana Allah. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terguris hati. Mudah-mudahan Allah memberkati antum, memberikan adab zahir dan batin, insya-Allah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jumpa lagi insya-Allah.